peristiwa ini bukan perjalanan kehendak Nabi. PIC-nya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Islam tidak menolak sains, tetapi Islam melengkapkan. Dia melengkapkan bahawa di sana ada satu sumber lain, iaitu Allahu ala kulli syai'in qadir. Sebab tu ramai saintis-saintis, semakin mereka mengkaji sains, ramai juga yang akhirnya bersyahadah. Kenapa dia boleh sampai ke situ? Kerana dia pergi beyond material. Semua kefarduan difardukan di bumi, kecuali solat. Solat di langit. Nak kata ketinggian nilai solat itu. Jadi kita pun boleh mi'raj juga setiap hari. Kita mi'raj dengan solat kita. Solat kita adalah mi'raj kita bertemu dengan Allah. AP podcast kali ini sempena dengan Isra' dan Mi'raj bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil Muhammad Isa, Ustaz. Ya. CEO Institut Ulama Al-Juwaini. Ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Masya-Allah. Ustaz lulusan syariah? Ya. Lebih kurang sama kita. Semua mungkin dulu civil syariah UAE. Ya. Ustaz daripada Mesir. Di Mesir. Masya-Allah. Okay, kita bila bercakap tentang Isra' dan Mi'raj ni, antara biasanya orang nak tahu apakah yang mendorong kepada berlakunya Isra' dan Mi'raj. Keywordnya ialah Nabi perlu motivasi setelah melalui Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya. Apa cerita dia, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kita perlu mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi hari-hari baginda ketika mana baginda berdakwah di Mekah. Jadi baginda alaihi salatu wassalam di cover dari sudut luaran dengan kekuatan dan pengaruh Abu Talib, iaitu pakcik baginda alaihi salatu wassalam. Pak saudara baginda alaihi salatu wassalam. Yang mana dengan adanya Abu Talib, dia boleh menyekat kemarahan ataupun segarang bentuk penyiksaan ataupun pembulian oleh kaum kufar Quraisy kerana kedudukan Abu Talib yang kuat di sisi sosial. Otai lah. Ya, otai ketika itu. Dan juga dari sudut yang sama, kita boleh melihat juga dari sudut dalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga dan dipelihara oleh satu susuk tubuh yang hebat, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi apa yang berlaku pada tahun ke-11 itu, tahun ke-10 itu adalah bagaimana Abu Talib wafat, meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam. Itu dah sedih dah. Yeah. Kemudian setelah itu beberapa bulan Sayyidatina Khadijah pula meninggal dunia. Jadi berlakunya itu, maka kaum kufar Quraisy melihat itu adalah peluang untuk membuli. Cantik lah ni. Memang cantik lah. Kemudian setelah itu pula Nabi SAW tidak berpeluk tubuh. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke Taif. Pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Bagaimana baginda SAW berjalan kaki selama lebih kurang 10 hari untuk pergi ke Taif untuk berdakwah di sana. Kemudian apa yang berlaku kita semua tahu, iaitu baginda SAW dilempar batu dia tidak diterima dengan baik. Tidak diterima dengan baik. Kena maki dan seumpamanya, sehinggalah membawa kepada satu peristiwa bagaimana malaikat offer untuk nak terbalikkan 2 gunung ke atas kaum Taif. Dan dalam riwayat sebut bertakung capal Nabi. Ya, bertakung darahnya. Ya, mulutnya berdarah, tumitnya pun berdarah kerana baling batu dan seumpamanya. Dan apa yang berlaku setelah itu, bagaimana baginda alaihi salatu wassalam menceritakan kisah Isra' dan Mi'raj ketika mana malam baginda alaihi salatu wassalam sedang tidur. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak membela dan membelai baginda alaihi salatu wassalam dalam kisah ini sebagai satu bentuk motivasi yang biasa orang sebut. Dan sebenarnya benda ni juga kalau kita lihat dalam surah An-Nahl, penghujung surah An-Nahl sebelum masuk surah Al-Isra', Allah SWT menyebut wala tahzan alaihim wala takum fi dhilqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun subhanalladzi asra bi 'abdihi. Barulah dimulakan subhanalladzi. Barulah masuk. Ya, maknanya seolah-olah Allah SWT sabarlah, janganlah engkau sedih ke atas mereka, jangan kau rasa berat dengan apa yang mereka buat. Dan sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebajikan. Terus Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hambanya di malam hari. Jadi itu semua adalah kita tengok satu susunan tertib surah yang cukup cantik, menggambarkan perihal
Nabi SAW dibelai oleh Allah SWT mendapat motivasi yang tertinggi apabila baginda SAW ditolak oleh penduduk bumi, maka penduduk langit mengalu-alukan baginda SAW dan Allah SWT membawa kepada satu pengembaraan hakul yaqin, maknanya secara live boleh bertemu dengan Tuhan. Selama ni dengar ada wahyu, Ya. kali ini jumpa terus. Itu pun melalui perantaraan malaikat. Malaikat Jibril bawa, jumpa pula Jibril pula, Jibril bawa naik burak pula. Jadi semua itu adalah satu mukjizat demi mukjizat yang seolah-olah cover segala kesedihan-kesedihan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Ada patah Arab menyebut al-bala idza amma khaffa. Kepayahan bila ditimpa ramai-ramai, dia jadi rasa ringan. Jadi Nabi bila naik ke langit, Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelum baginda. Ya. Dan di situ Nabi rasa termotivasi juga, Ustaz. Ya, betul. Maknanya pada awal-awal lagi Nabi termotivasi apabila dia menjadi imam kepada para anbiya di Masjidil Aqsa. Itu sendiri dah menunjukkan bahawa you are somebody. Engkau ini bukan salan-salan orang. Engkau ketua kepada para anbiya, mengimamkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam di Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Dan bila Ustaz sebut ayat subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, kenapa perjalanan itu dia pergi ke Masjidil Aqsa dulu? Kenapa bukan daripada Masjidil Haram terus ke langit? Perlu ke ada apa panggil R&R? Ya. Pergi ke Masjidil Aqsa. Betul. Sebenarnya banyak sangat sudut yang kita lihat. Yang pertama, sudut logiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarnya berlaku perjalanan tersebut. Cuba kita bayangkan kalau Rasulullah SAW daripada Mekah pop terus ke Sidratul Muntaha. Apa dia nak buktikan dekat orang bumi? Berpeluh ke? Mana cakap, apakah bukti? Aku jumpa Tuhan lah. Takkan nak cakap macam tu. Mesti kena kata, aku telah melalui Masjidil Aqsa. On the way aku lihat ada kafilah nak balik Mekah. Dekat Masjidil Aqsa ditanya pula, Sif lana ya Muhammad, cerita dengan kami apakah bentuk Baitul Maqdis. Berapa tiangnya, tingkapnya macam mana, bentuknya dan macam mana. Dan masa tu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukannya dekat. Ya, jauh. Dan tak ada LRT ke benda. Betul. Jadi kat situ sebenarnya hikmah yang pertama untuk menunjukkan kebenaran perjalanan. Rasulullah memang lihat itu berlaku. Jadi bila benar Isra', maka benarlah juga Mi'raj. Itu dia punya ni dia. Sebab Mi'raj tak ada siapa pernah lalu pun. Ya, betul. Tak ada siapa pernah tahu macam mana muka Nabi Isa, macam mana muka Nabi Yusuf dan seumpamanya. Macam mana Sidratul Muntaha itu sendiri, tak ada siapa pernah tahu. Tapi bila benarnya Isra' berlaku memang ada, maka benarlah juga Mi'raj. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita tengok, seolah-olah itu satu bentuk isyarat apabila Allah SWT menyatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa dalam bahasa Arab bermaksud masjid yang paling jauh sekali. Al-Aqsa. Paling jauh kan. Maknanya kat situ ada isim jauh sekali. Habis itu maksudnya ada apa? Ada satu masjid lagi. Yang tak paling jauh, dia jauh juga. Apakah itu? Masjid Nabawi. Itu juga adalah satu bentuk isyarat bahawa di sana ada Masjid Al-Qasi. Masjid yang jauh, iaitu daripada Mekah. Kau akan jumpa masjid itu dulu, barulah jumpa Masjid Al-Aqsa yang paling jauh. Dan kerana Mekah di bawah, Madinah di atas, kemudian atas lagi baru ke Palestin kan. Jadi kat situ yang kedua adalah isyarat bahawa di sana akan berlaku satu masjid lagi, iaitu Masjid Nabawi yang akan kau hijrah setelah itu. Dan yang kalau ketiga kita lihat bagaimana Allah SWT berlakunya perpindahan pemerintahan, maknanya seolah-olah apabila Nabi SAW mengimamkan solat kepada para anbiya yang ada yang di situ, seolah-olah di sana perpindahan nubuah itu kepada Rasulullah secara rasmi daripada segala anbiya Bani Israel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pass the baton. Ya, itu. Itu seolah-olah satu bentuk pass the baton, bagaimana semuanya ini adalah hatta hakikat ada ulama menyebutkan semua rasul-rasul yang ada sebelum Nabi SAW, semua itu adalah muqaddimah kepada turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang keempat yang kita biasa sebut adalah itu juga menandakan bahawa Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa ini adalah sebahagian dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, lalu ke Masjid Al-Aqsa ini sebahagian daripada tanah suci
umat Islam yang perlu dijaga dan perlu dijadikan perjuangannya, tuntutan hidupnya perlu dilihat di situ. Sebab tu dalam ayat sebut linuriyahu haulah. Linuriyahu min barakna haulahu. Barakna haulahu. Linuriyahu min ayatina. Betul. Untuk Masya Allah. memperlihatkan sebahagian daripada ayat-ayat kami. Dan juga mungkin yang terakhir kita boleh lihat Allah SWT nak mengajar kita juga. Setiap perkara itu ada di punya kunci dia. Bukannya boleh main suka-suka je. Kan? Jadi seperti mana itu, maka dikatakan kunci kepada langit adalah Baitul Maqdis itu sendiri. Jadi perlu masuk ikut situ barulah boleh naik ke atas. Subhanallah. Maknanya peristiwa perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kita tak boleh tengok hanya secara zahir. Betul. Ada ibrah-ibrahnya. Ustaz, dia bila bercakap pasal Isra' dan Mi'raj ni, ya, kita tahu ia adalah peristiwa yang disebut dalam wahyu. Namun demikian, ada juga teori-teori mereka yang cuba untuk melihat dari perspektif teori sains secara empirical. Pertama, mampukah kita nak melihat peristiwa Isra' dan Mi'raj pada perspektif sains? Dan adakah benar wujudnya teori-teori sains yang boleh menjawab Isra' dan Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita kena melihat peristiwa ini bukan perjalanan kehendak Nabi. Bukan Nabi yang in charge. Dan Nabi tak tahu pun. Nabi tak tahu. Bukan Nabi yang in charge macam mana dia berlaku. Maknanya bukan dia plan pun. Dia tak tahu Tak ada pun. notification pun. Tak ada notification. Tiba-tiba je Jibril datang. Maksudnya apa? Siapa PIC-nya? PIC-nya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak mengukur benda yang secara empirikal, kita boleh ukur apa yang kita buat. Saya boleh berjalan daripada sini ke Kuala Lumpur, katakan 35 km, berjalan sehari mungkin boleh sampai. Kalau naik kereta, setengah jam. Kalau naik flight, tak sempat naik flight lah kan. Dan kalau terbang, mungkin 10 minit dah sampai. Okay. Dan itu dalam kiraan kita. Sebab kita tengok, makin kuatnya satu benda, makin lajunya enjin motor dia, makin pendeklah perjalanannya. Ya. Dan demikian juga kalaulah yang membawa Nabi SAW itu adalah yang mencipta masa, yang mencipta kekuatan, yang mencipta apa semua, maka dia adalah beyond kita punya perkiraan Dia pun. beyond time, beyond light. Dia beyond semua benda, beyond matters ya. Hatta maknanya kalau kita tengok, kalau kita ambil lah satu teori Einstein mengenai relativity yang menceritakan mengenai apabila suatu benda itu menyamai kelajuan cahaya lebih kurang 300,000 km per second atau setiap saat. Jadi apa yang berlaku, jisim satu benda itu dia akan hancur, dia akan musnah. Maknanya apabila dia akan berubah dia punya jisim dia. Yeah. Jadi perjalanan Nabi kalaulah mengikut teori itu sudah pasti Nabi akan musnah. Nabi akan hancur. Maknanya bila laju sangat. bila dia berhenti dia akan jadi apa? Oh. Dia akan bukan macam keadaan Nabi lah. Ya, betul. Jadi kat situ kita tengok apa yang berlaku tidak begitu. Jadi teori Einstein ke ataupun apa-apa teori-teori, manusia ini dia hanya mencerap sedikit daripada ilmu yang Allah ajar dia dekat dunia ni. Tetapi dia tidak boleh mencerap ilmu Allah secara keseluruhan. Di sana, sebab itu saya sebut pada awal-awal lagi, Isra' dan Mi'raj ini bukan perjalanan Nabi. Dia adalah Tuhan yang menjalankan Nabi. Jadi dia boundaries tak ada. Tak ada boundaries. Dia boleh nampak, dia boleh pergi langit ketujuh. Kalau kita kata apa itu langit pertama kat mana, langit kedua kat mana, Nabi Adam duduk dekat Nabi Isa duduk di langit Nabi kedua Musa sekarang ini. Kat mana langit tu? Ada oksigen tak kat atas tu? Itu bukan kita punya perkiraan sebab dia dah bukan alam yang kita nampak ni. Jadi ada satu dimensi lain yang di luar kita punya perkiraan kita. Dia menjangkaui pemikiran manusia. Ya, betul. Kalau boleh terbukti dengan teori sains, maknanya itu bukan tanda kebesaran Allah lah. Betul. Banyak lagi benda-benda dalam Al-Quran ini. Contoh mengenai orang yang Allah tidurkan selama 309 tahun. Secara teori sains macam mana dia boleh hidup macam tu, dalam tak makan tak minumnya. Ada pula orang yang dimatikan 100 tahun kemudian hidup balik. Jadi benda tu semua tidak logik ataupun tidak boleh diukur dengan empirical. Kerana di sana ada sumber-sumber lain yang memberi kesan kepada kewujudan ini. Adakah dengan fakta sebegini, sebab ada setengah suara-suara mengatakan ini bukti Islam menolak sains. Kita nak jawab macam mana, Ustaz? Sebenarnya Islam tidak menolak sains, tetapi Islam melengkapkan. Apakah lengkapnya Islam dengan sains ni? Dia melengkapkan bahawa di sana ada satu sumber lain, iaitu Allahu ala kulli syai'in qadir.
Allah lebih mengetahui semua. Allah yang lebih berkuasa ke atas segala benda. Kan? Maknanya Islam menyatakan di sana ada Tuhan. Tuhan yang berkuasa ke atas segala sesuatu, melangkaui tempat dan masa, dan Tuhan itu menciptakan tempat dan masa. Kalau kamu kata laju yang paling laju itu adalah cahaya, betul yang mencipta cahaya? Takkanlah sama laju macam cahaya. Betul. Jadi kat situ dikatakan akhirnya Islam ini mengajar kita untuk bukan maksud menolak sains, tapi tidak tertutup dengan semata-mata cerapan panca indera kita. Sebab tu ramai saintis-saintis semakin mereka mengkaji sains, ramai juga yang akhirnya bersyahadah. Betul. Sebab dia melihat kemuncaknya dia berkuasa Allah Jalla Akhirnya wa'ala. kenapa dia boleh sampai ke situ? Kerana dia pergi beyond material. Kalau kita tengok contoh macam surah Al-An'am, diceritakan kisah Nabi Ibrahim mula-mula tengok bintang, kemudian tengok bulan, kemudian tengok matahari. Habis matahari tu paling besar dah tu. Lepas tu baru dia kata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadap aku punya wajah aku ini kepada yang mencipta. Maknanya Nabi Ibrahim pergi beyond itu baru jumpa Tuhan. Kalau dia pergi pada apa yang dia nampak, tak jumpa. Takat tu je lah. Takat tu je lah. Sebab itu juga panca indera kita. Ini kita nampak apa yang kita nampak ini, maka takat tu je. Bila kita pergi beyond, di sana ada tadbir, ada alam lain, ada dimensi lain, ada dimensi gaib. Semuanya itu akan membuahkan rasa iman yang tidak boleh digugahkan dengan apa-apa fakta sains pun. Maka benarlah Allah sebut dinyatakan apa, ayati, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Benar. Dia okey, daripada situ saya nak kembali balik kepada maksud Isra' dan Mi'raj. Dia macam ni Ustaz, dah ramai dah yang duk cerita pasal Nabi naik jumpa apa tengok tu. Yalah, ada yang perbahasan sahih ke tak tu kita bagi dia orang bincang. Yang kita nak fokus ni makna peristiwa Isra' dan Mi'raj yang menjadi simbolik kepada perjuangan Palestin. Supaya kita nampak benda tu, bila sebut Palestin ni dia bukan sahaja nak bebaskan sebuah negara je. Betul. Macam mana Ustaz? Sebenarnya kita kena lihat dulu kedudukan Palestin di dalam agama ini besar mana, tara mana. Apabila Allah SWT hatta ketika orang Muslimin berhijrah daripada Madinah, mereka solat menghadap Palestin selama 16 bulan. Jadi itu adalah isyarat-isyarat yang besar. Kiblat pertama umat Islam di Madinah, di situ. Di Mekah dia menghadap Kaabah lah. Tapi di Madinah itu kiblat pertama umat Islam. Jadi kat situ bila kita tahu betapa besarnya nilai tersebut, dan kita tahu juga nilai Isra' Mi'raj ini memberikan isyarat kepada kepimpinan umat Islam. Maka di sana kita boleh lihat bahawa umat Islam ini sebenarnya kepimpinannya tertakluk. Bagaimana dia boleh menakluk dunia apabila dia menakluk Baitul Maqdis. Apabila Palestin di bawah kekuasaannya, maka pada ketika itulah baru dia boleh layakkan diri dia untuk menjadi kepimpinan kepada seluruh alam ini. Jadi sebab itu kita tengok bila berlaku Isra' Mi'raj ataupun sempena kita melihat melalui peristiwa-peristiwa secara tahunan ini, kita kena rasa ia adalah satu pengharapan. Pembuahan harapan. Walaupun sekarang ini kita tertindas. Umat Islam tak boleh nak solat, susah nak solat, nak iktikaf di sana dan seumpamanya. Pergi sebagai pelancong tapi bukan pergi sebagai ahli umat Islam di sana dan seumpamanya. Jadi itu tidak sedikit pun menghilangkan kegoyahan kita bahawa satu masa nanti ia akan tetap dibebaskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat bahawa apa yang berlaku dalam Isra' Mi'raj itu macam mana boleh berlaku Isra' Mi'raj? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sukar, walaupun kehilangan dua rukun utama dalam hidup dia, dia tetap pergi berjuang. Jadi itu menunjukkan bahawa di sana perjuangan yang tidak mengenal erti penat lelah. Dengan begitu, barulah Allah SWT barulah berlakunya futuhat ataupun pembukaan lain yang di luar kita punya perkiraan kita sendiri. Dan yang ketiga, mungkin yang terakhir, kita lihat bila berlakunya Isra' Mi'raj nak simbol dengan perjuangan Palestin ini adalah suatu bentuk waqfah ataupun kita duduk sekejap, kita tengok macam mana hidup kita dengan Palestin. Adakah Palestin masuk dalam kamus hidup kita? Pernah tak kita tolong minta anak-anak kita setiap bulan ada infak untuk Palestin? Ataupun doakan Palestin? Ataupun nyatakan kepada mereka cita-cita antaranya letak nak bebaskan Palestin? Nah, itu adalah satu muhasabah sebenarnya. Yang umat Islam sepatutnya dia kena setiap tahun, dia kena remind balik dia dan anak-anak dia dan keluarga dia terhadap tanggungjawab terhadap bumi Palestin itu sendiri. Kali ini juga motivasi yang Omar ketika membuka kota Palestin. Ya, betul. Masya Allah. Bila bercakap pasal Palestin ni, ada satu perbahasan yang tak habis-habis.
Yang tu kata tanah aku, yang ni kata tanah kau, ni macam-macam dengan hujah tersendiri. Bagaimana kita nak menjawab once and for all? Tanah Palestin milik siapa sebenarnya? Macam mana, Ustaz? Yang pertama kita lihat dari sudut sejarah. Dari sudut sejarah Palestin, kalaulah kita kata dari sudut nasab ya. Yang mula-mula duduk Palestin bukanlah Bani Israel, bukanlah Nabi Ibrahim AS. Yang duduk Palestin kali pertamanya adalah bangsa Arab yang berhijrah daripada semenanjung tanah Arab ke yang Arab Kanaan itu ke Palestin. Maknanya milik orang Arab. Asalnya memang ke situ mereka berhijrah dan mereka yang membangunkan Madinah Palestin itu. Mereka yang membangunkan bandar itu. Kemudian Nabi Ibrahim datang di situ. Dan di dalam Old Testament pun ada menunjukkan Nabi Ibrahim datang sebagai pedagang. Pedagang ni maknanya orang yang asing. Ya. Sarah alaihissalam meninggal pada tahun 127 tahun. Pun tak ada tanah nak kuburkan kat Palestin. Maknanya nak kata Nabi Ibrahim ni bukan memiliki tanah Palestin itu. Ya. Dia duduk sebagai orang asing. Sebab kalau itu tanah dia dah tanam kat situ dah. Dah senang dah. Dan akhirnya mereka itu kumpul duit, beli satu tanah, hadiahkan kepada Sarah untuk dijadikan kuburan. Dan demikianlah juga. Maknanya kita tengok akhirnya bangsa Arab yang berhijrah di situ, mereka menetap di situ sampailah sudah. Datanglah pemerintahan apa pun, tidak mengubah identiti mereka. Tidak mengubah identiti mereka. Kemudian kalaulah dikatakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memerintah Palestin, akhirnya kerajaan itu pun tumbang di bawah Nebukadnezar. Maknanya Babylon dan mengusir mereka dan menghalau dan menghancurkan. Dalam masa yang sama, bangsa Arab Kanaan itu masih lagi kekal di situ. Dan apabila Islam masuk, mereka masuk Islam. Jadi dari sudut sejarahnya tak valid yang mereka kata ini tanah kami dan seumpamanya. Kalaulah mereka menghujahkan mengatakan Nabi Ibrahim telah mengatakan dijanjikan tanah ini untuk anak-anak Nabi Ibrahim. Kita katakan anak-anak Nabi Ibrahim itu adalah umat Islam. Bukannya secara nasab. Kerana nasab kita adalah akidah kita. Engkau nak dapat hak kat situ, jadilah Islam. Masuk Islam, dapatlah hak kepada tanah Palestin tersebut. Jadi kalau kita nak kata orang kata Yahudi ada hak, sebenarnya tidak. Dia tidak ada. Yahudi ini tidak ada negara. Mereka ini pada nak masuk duduk Palestin, mereka ada beberapa choice negara untuk mereka nak pergi. Uganda, Cyprus, Argentina. Maknanya kalaulah betul-betul Palestin, sudah pasti tak perlulah ada choice-choice tersebut. Buat apa? Nak buat apa choice-choice? Maknanya mereka ini berkomplot untuk duduk dan menghalau penduduk asal di tanah Palestin itu sendiri. Saya harap yang duk menonton ni terjawab sudah banyak persoalan yang biasanya tak terjawab. Okey Ustaz, kita saban tahun sambut Isra' Mi'raj. Ya. Ceramahnya, macam-macam lah, makan-makannya dan sebagainya. Tak apalah, mana yang bagus boleh teruskan. Cuma apa sebenarnya ibrah paling besar yang penonton yang sedang menonton boleh take away supaya message. Kita bukan semang kosong lah kan. Betul. Yang pertama kalau kita lihat dari sudut Isra' Mi'raj ini, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kalau kita boleh sambungin tadi tu, maknanya kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membelai umatnya yang kesedihan. Jadi umat Islam kita nak kata keadaan, saya rasa semua orang tahu kita di dalam kemunduran. Maknanya kita tidak memiliki kuasa yang penuh terhadap kehendak kita di Malaysia hatta. Maknanya di mana-mana tempat pun kita kalau nak buat mesti sangkut dengan orang ni, sangkut dengan orang ni. Banyak benda tidak boleh nak mengekspres kita punya keislaman secara total, secara penuhnya. Jadi kat situ dengan adanya Isra' Mi'raj kita dapat lihat di sana ada satu pengharapan yang sentiasa wujud daripada apa yang kita lakukan ini. Maknanya jangan sekali-kali berputus asa dengan apa yang berlaku. Teruskan kerja kita, Allah akan buka jalan yang kita tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Isra' Mi'raj juga adalah satu bentuk refleksi kita terhadap kefarduan solat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kemuncaknya. Semua kefarduan difardukan di bumi kecuali solat. Solat di langit. Nak kata ketinggian nilai solat itu. Jadi kita pun boleh mi'raj juga setiap hari. Kita mi'raj dengan solat kita. Solat kita adalah mi'raj kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Sebab itu sebelum solat kena ambil wuduk dulu, kena suci, kena bersih. Sebelum nak online dengan sebelum Allah. Nak online. Hatta bersugi pun 70-60 kali ganda kerana bersugi. Kenapa? Sebab kita bercakap dengan siapa tu kat depan tu. Kan? Jadi kat situ semua adalah pertemuan. Kalaulah tak online, bagi saya offline sebenarnya. Offline sebenarnya. Offline. Sebab kita, offline dunia. Sebab kita betul-betul jumpa dengan Tuhan. Kenapa orang tak boleh lalu depan kita waktu solat? Ya, tak boleh. Kenapa?
Depan kita tu siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala depan kita. Mana boleh orang main lalu je. Main kacau-kacau. Kalau kita ada pun punya sutrah kan. Tu. Sebab tu kalau sutrah pun sebenarnya sutrah itu sebagai penghadang supaya orang tak lalu dekat antara hubungan. Orang beringat lah. Orang beringat lah. Supaya kita lalu, kita punya pertemuan dengan Allah ni sangat special. Orang tak boleh main lalu hulu kilir macam tak ada apa-apa. Betul. Kan? Sebab itu bila kita lihat, Dan dalam solat pun tak boleh sembang kosong. tak boleh sembang kosong. Allahu Akbar, Dia lapor hanya lah ada pula. doa dan tasbih. Yang khusus. Kan, tak ada benda lain. Kan? Jadi kat situ kita tengok sebenarnya bila Isra' Mi'raj ni datang pada umat kita, dia adalah satu juga tempat untuk kita menilai kembali solat kita. Menilai kembali solat kita. Sebenarnya solat inilah asas umat Islam. Kalau mereka menjaga solat dengan sebenar-benar jagaan, mereka akan selesai banyak sangat masalah. Macam-macam masalah sosial ke, kewangan ke, benda ke, semuanya boleh diselesaikan kalau kita betul menghayati nilaian solat itu sendiri. Dan juga mungkin kalau kita lihat bila Allah SWT memperjalankan Nabi SAW di langit melihat dosa-dosa besar dan seumpamanya, kita boleh lihat bagaimana dosa besar ini sampai diperlihatkan oleh Nabi SAW, supaya Nabi ni bukan bercakap, cakap je. Tengok dekat mata kepala. Apa yang Nabi tengok? Nabi tengok orang tengah seksa. Bukannya orang masa depan tau. Testimoni terus. Wujud. Orang tu memang tengah kena seksa pun. Bukannya Nabi digambarkan. Tidak. Ya, orang tu memang tengah diseksa. Betul-betul. Ini betul-betul bukan cobaan. Ya, betul. Jadi kat situ Nabi akhirnya menyampaikan amaran kepada kita dengan satu amaran orang yang dah melihat dosa orang yang berzina, orang yang makan riba, orang makan harta anak yatim, orang yang melengahkan solat, orang yang tak solat. Jadi semuanya ini adalah satu bentuk kembalinya kita kepada agama yang benar. Dan bukan semata-mata lalu macam biasa, okey 27 Rejab Isra' Mi'raj, okey sikit-sikit. Tidak, dia adalah berlalu sahaja. Tempat kita kembali kepada agama kita semula. Dan yang terakhir sekali adalah tetap kita tidak boleh tinggalkan bagaimana kita dengan berlalunya Isra' Mi'raj inilah satu-satunya tarikh untuk kita mengingati Masjid Al-Aqsa. Ya, betul. Itu tak boleh lupa langsung. Tak boleh lupa. Jadi berlalunya Isra' Mi'raj untuk kita, macam mana aku dengan Al-Aqsa hari ni? Dan masjid ini sebut terus terang dalam Quran. Betul. Masya-Allah. Antara masjid yang diagungkan dan salah satunya yang disebutkan selain daripada Masjidil Haram itulah dia. Masjid Nabi pun tak disebut dalam Quran. Betul, tak ada sebut. Tak ada sebut. Maknanya nak kata betapa besarnya nilaian itu yang perlu menjadi setiap kali kita mesti kena ada ruangan untuk kita melihat kita dengan Al-Aqsa bagaimana hari ini. Subhanallah. Saya belajar sesuatu Ustaz, sebab kalau tengok TikTok sekarang orang kata healing. Kan? Healing. Pergi bercuti, tengok Netflix, tengok Disney Plus apa. Okey, tak apa. Tapi jangan lupa perjalanan rohani kita. Betul. Solat, masya-Allah. Betul. Ustaz Syamil, jazakallah atas ilmu ini. Salam Isra' Mi'raj. Terima kasih. Salam Isra' Mi'raj kepada Bro Amin, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.